membawa dia sehingga ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Apa yang penting kita ingat bahawa segala apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini merupakan ujian yang sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kita ujian ni tengok taubat Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan Nabi Yunus, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fazanna an lan naqdira alayhi فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Baik. Allah Ta'ala sebut ni dalam suratul Anbiya ayat 87 hingga 89. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan Dhunnun ketika dia pergi dalam keadaan marah dan dia telah berfikir bahawa tidak akan sekali-kali kami mempunyai kuasa melakukan sesuatu ke atasnya. Lalu dia telah mengisytiharkan di dalam kegelapan dengan ucapan, tiada apa jua Tuhan melainkan hanyalah Engkau. La ilaha illa anta, subhanak, maha suci Engkau, kerana sesungguhnya aku adalah dari kalangan orang-orang yang zalim. Lalu kami perkenankan baginya dan kami telah menyelamatkan dia dari kesedihan itu, dan seperti demikian itu kami selamatkan orang-orang mukmin. Ayat-ayat ini semua berkisar taubat para nabi, permohonan ampun serta kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut perkara ini dalam Al-Quran dalam konteks dia memuji dan menerangkan kemuliaan dan kesempurnaan para nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihimussalatu wassalam, agar manusia dapat mengambil petunjuk daripada mereka. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih berkata, Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita berkenaan kisah-kisah taubat para nabi alaihimussalatu wassalam adalah untuk kita mencontohi mereka dalam perkara ini. Betapa indah jika seorang muslim memerhatikan kisah-kisah berkenaan manusia-manusia mulia dan dipilih di kalangan para nabi dan rasul ini, menjadikan mereka sebagai contoh teladan untuk melazimi taubat dan memperbanyakkan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkara tersebut dapat mengangkat darjat seorang ke tahap yang tinggi, juga dapat menjadikan seorang itu konsisten melakukan kebaikan serta memperolehi pemberian dan kurniaan dari Allah, kerana Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Baik. Jika kita lihat dalam suratul Anbiya ayat 87 ini, bagaimana Allah Ta'ala ceritakan satu dalil naqli dalam Al-Quran berkenaan dengan seorang kisah nabinya, iaitu Nabi Yunus. Wa dhannun, dan ingatlah adh-dhunnun yang memiliki ikan maknanya.
Yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Yunus alaihissalam. Kerana baginda telah duduk dalam perut ikan beberapa hari. An-Nun bermakna ikan yang besar. Tidak ada ikan besar ni, mungkin kita boleh sebut ikan paus lah. Ikan paus. Sebab ikan paus ni dia bukan gigi macam ikan jerung. Kalau ikan jerung tu besar juga, tapi kalau dia telan habis dah, tak tinggal apa lah. Tapi ni telan, jenis telan yang lain. Kalau Allah Ta'ala suruh dia telan, bukannya suruh mamah. Kalau suruh mamah, suruh gigit, mungkin hancur. Ni dia telan saja. Besar mana ikan, kita boleh bayang lah. Yunus ni, Nabi Yunus Ibnu Matta alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala kepada penduduk kota Nainawi. Kota Nainawi, yang mana tersebarnya cerita Nabi kita Muhammad SAW bila dia balik daripada Taif. Bila orang Taif balik dengan batu tu, Nabi berehat di sebuah kebun dibuat mari oleh seorang budak penjaga kebun itu dengan buah anggur yang diletak dalam daun anggur. Katanya daun anggur tu besar kan, daun besar tu dia letak gitu ke Nabi. Nabi pun tengok dia. Nabi kata, mari daripada mana? Dia kata, aku mari dengan negeri Nainawi. Oh, di situ ada sahabatku, ada saudaraku. Nabi kata di situ nama Yunus dulu. Itu disebut dalam riwayat. Yunus ni, Nabi Yunus menyeru mereka supaya sembah Allah, tapi mereka menolak Allah dan tenggelam mereka dalam kekafiran. Nabi Yunus pun pergilah, tinggalkan mereka tu semua tu dalam keadaan marah. Tinggallah dalam keadaan marah. Macam mana marah tu wallahu alam, kita pun tak tahu. Marah sungguh sampai tinggal. Masalahnya tinggallah. Masalahnya dia belum lagi dapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala sendirinya tidak perintah lagi dia tu macam mana itu sendiri dia tu. Tapi dia dah pergilah, tinggallah. Jadi nabi-nabi ni dia tak boleh buat satu perkara melainkan Allah Taala wahyu kepada dia. Itu nabi. Dia tak boleh buat pandai-pandai ikut suka hati dia, tak boleh. Dia mesti ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah Nabi Yunus ni. Dia tak boleh nak buat pandai-pandai dia ke, tak boleh. Memang Allah Taala wahyu kepada dia. Termasuk dalam cerita ni. Jadi Nabi Yunus ni tak dapat lagi arahan daripada Allah. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Di latar belakang kisah ni bahawa Nabi Yunus ni telah lama berdakwah pada kaum dia, tapi menolak, tak mahu mentauhidkan Allah, hanya nak kepada syirik. Akhirnya tak tahan, tinggal dalam keadaan marah, merajuk kepada kaum dia. Dan Allah Ta'ala sebut kalimah dalam ni mughadiban. Mughadiban ni digunakan dalam bentuk kita panggil sama-sama marah. Orang panggil timbal balik. Kaum dia pun marah ke Nabi Yunus, Nabi Yunus pun marah ke kaum dia. Itu dia panggil mughadiban. Kalau marah daripada sebelah pihak ni, marah saja dia, kita je marah ke dia, tapi dia tu tak marah pada kita. Ataupun dia je marah pada kita, kita tak marah ke dia. Dua-dua ni ada marah. Kaum dia pun marah ke Nabi Yunus, Nabi Yunus pun tak puas hati, marah juga. Fazanna an lan yaqdira alaihi, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan mempersempitkannya. Jadi Nabi Yunus pun pergilah, bahawa dia rasa bahawa dia tidak dihukum oleh Allah Ta'ala. Sebab dia rasa dia tak buat salah. Mungkin kita pak lain ada orang nak terima dia, kita pun sendiri pun lagu tu lah. Kerana Nabi ni tengok kaum dia sangat tebal, dia punya degil tu, tak mau balik pada Allah Ta'ala. Lalu dia berijtihad lah dengan sendiri dia. Dia pun keluar lah daripada negeri tu. Tapi dia telah buat
Nabi Yunus telah buat satu perkiraan ataupun kita panggil ijtihad yang salah. Kerana Allah Ta'ala tidak arah lagi untuk meninggalkan kaumnya. Akan tetapi Nabi Yunus ni memang maksum, kesilapannya tidak ada, dan kita kena berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat yang begini. Takut kita terlajak, beri tutak makan, dengan mengatakan bahawa Nabi-Nabi ni bersalah. Nabi-Nabi ni tidak bersalah, cuma dia guna ijtihad dia. Oleh kerana itu Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun di Habasyah itu ada tempat yang sangat selesa untuk Nabi dan juga orang Islam, kerana rajanya baik. Hijrah yang pertama berlaku hijrah ke Habasyah, tetapi tidak duduk di Habasyah tu. Nabi tak berhijrah ke Habasyah, walaupun Habasyah tu diberi peluang untuk orang Islam duduk di situ. Tapi Nabi tidak duduk di situ kerana tidak ada arahan daripada Allah. Sehingga Nabi suruh berhijrah ke Madinah. Sebab apa di Madinah? Sebab ada arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu Nabi Nuh pun tinggal lah. Kisah ni juga disebutlah surah Yunus ayat 98. Surah Yunus ayat 98, walaula kanat qaryatun amanat wa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Ta'ala sebutlah surah Yunus ayat 98. Dan mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman dan imannya itu bermanfaat kepadanya selain daripada kaum Nabi Yunus. Tak kala mereka kaum Yunus telah itu beriman, kami hilangkan daripada azab yang menghinakan kehidupan mereka dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai masa yang tertentu. Rupanya kaum dia lah tu beriman juga kepada Allah. Jadi dia pun lari meninggalkan kaumnya dan menaiki satu kapal. Ditakdir Allah Ta'ala kapal tengah laut tu bergelora. Lalu kapten kapal ni kata, dia kata ada orang lari daripada tuan dia ni, dia kata ni. Biasa-biasa ni. Dia tak rasa apa lah, Nabi Yunus pun tak mengaku. Sebab dia rasa tak bersalah. Orang kata dia fikir, sudah, tak ada. Dia tak fikir. Sebab dia rasa macam tak ada salah apa pun. Tapi 3 kali dah jadi gitu. 3 kali bila undi Allah Ta'ala sebut fasahama fakana minal mudhadin, surah As-Saffat ayat 141. Kemudian dia ikut undi dan termasuk dia dalam orang yang undian itu. Maknanya baginda terjun dalam laut, dari ikan paus tu telan. Waktu itu Allah Ta'ala memerintahkan ikan paus daripada laut hijau, laut gelap, menurut apa yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Menurut diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi, membelah laut sampai ke tempat Nabi Yunus tu, lalu telan dan melompat ke dalam laut kembali. Allah Ta'ala memerintahkan ikan paus tu. Allah Ta'ala kata, jangan kamu makan sedikit pun daripada dagingnya, jangan pula mematahkan tulangnya. Kerana apa? Suruh Yunus bukan rezeki makananmu, malaikat perutmu aku jadikan penjara buatnya. Jangan makan. Nak penjaralah perut ikan. Allahu Akbar. Gelap macam mana tahu, laut tu gelap dah. Laut hijau tu. Tak ada orang pernah sampai. Mak Saleh buat kajian, dia kena buat kereta macam nak pergi angkasa tu, nak masuk dalam laut tu. Dia kena pakai oksigen yang banyak. Dia pakai alat-alat berapa juta habis nak masuk. Nak tengok binatang apa ada bawah tu. Dia pergi sembunyi situ dalam gelap. Allah Ta'ala sebut, fanada fi zulumati alla ilaha illa anta. Ini taubat dia. Maka dia menyeru dalam keadaan sangat gelap bahawa tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Waktu dia duduk di dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan. Yang pertamanya kegelapan perut ikan. Yang keduanya kegelapan dasar laut. Yang ketiganya kegelapan malam. Itu disebut perkataan az-zulumat. Az-zulumat, zalam ni makna gelap. Az-zulumat, gelap sungguh. Gelap.
Gelap yang berlapis-lapis, gelap yang banyak, disebut dengan jamak, dia panggil, disebut dengan banyak. Bahasa Arab ni ada mufrad, ada satu, ada jamak, ada banyak. Kalau langit satu, Arab panggil as-sama'u. Kalau langit 7 langit dia panggil as-samawatu. Talib seorang pelajar, at-tullab ramai. Ni az-zulumat, gelap. Yang pertama, gelap perut ikan lagi. Yang kedua, gelap lautan lagi. Yang ketiga, gelap di malam hari. Dan semasa dalam perut ikan ni lah Said Ibn Abdul Hasan Al-Basri mengatakan bahawa Nabi Yunus tinggal dalam perut ikan tu selama 40 hari. Katanya lah, pertamanya baginda menyatakan kalimah tauhid. Ini penting. Penting untuk kita mensabitkan tauhid dalam doa kita. Jadi Allah Ta'ala ajar kita macam mana cara nak berdoa dalam ni. Macam mana cara nak berdoa. Yang pertama, kita mesti mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perbuatan ataupun perkataan. Bermakna doa orang yang syirik dan permintaan orang yang syirik tidak diterima oleh Allah, kecuali dia bertaubat daripada kesyirikan dia. Sambil-sambil duk buat amal, sambil-sambil syirik, Allah Ta'ala tak terima. Kerana syirik itu satu perbuatan yang zalim, yang cukup besar. Satu. Yang keduanya, syirik ni boleh menjahannamkan segala amalan. Kalaulah orang yang syirik pada Allah ni diterima amalan baik mereka, nescaya masyarakat jahiliyah di Mekah yang buat baik dengan orang, yang beri makan pada tetamu, yang buat semua tu diterima oleh Allah lah. Tapi Tuhan tak terima sebab syirik. Boleh faham ni? Tak terima sebab syirik. Jadi kita kena pastikan diri kita tidak syirik pada Allah, baru Tuhan terima amalan kita. Sebab zaman lah ni mudah sangat nak jadi syirik ni. Mudah nak jadi syirik pada Allah ni mudah. Dan syaitan, kemuncak dia mesti akan bawa manusia ni kepada syirik lah sekali. Kalau buat dosa biasa-biasa tu, bagi dia tak berjaya lagi. Dia punya modus operandi dia tu, dia nak supaya syirik baru berjaya, baru kekal dalam neraka bersama dengan dia sampai bila-bila. Kalau tak syirik, maka boleh masuk syurga lagi. Walaupun pergi dah ke neraka, tapi boleh masuk syurga lagi, ada peluang lagi. Dia nak suruh kita ni jadi syirik pada Allah. Jadi pertamanya, Allah Ta'ala ajar kita berdoa, kena mentauhidkan Allah Ta'ala, tu yang pertama. Yang keduanya, subhanaka inni, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuklah orang yang zalim. Selepas menyebut kalimah tauhid, Nabi Yunus memuji Allah dengan bertasbih. Dan di akhirnya, Nabi Yunus mengaku bahawa dia melakukan kezaliman. Sebenarnya dia tidak berdosa pun, saya sebut tadi, cuma dia ijtihad dia salah. Ijtihad dia salah. Maka ni adalah doa yang masyhur daripada Quran. Istighfar, lafaz istighfar yang boleh kita amalkan, kerana ada riwayat Nabi SAW yang mengatakan siapa yang terkena musibah dengan musibah yang besar, maka berdoa dengan doa ini. Dan ada riwayat daripada sahabat ditangkap oleh musuh, berzikir dengan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lalu diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada bala bencana. Jadi hak Quran ajar ni satu benda yang hebat. Tapi malangnya, ada seorang ustaz tadi, orang tanya saya lah, mana pergi lah. Baik, kata ustaz tu, dia kata kita ni nak berdoa, nak berzikir dengan hak Nabi, jadi tak padan dengan kita. Dia tu Nabi. Gitu. Dia tu Nabi. Kita ni umat dia, jadi tak padan dengan kita nak berzikir dengan hak dia ajar tu. Sebab itulah dia kata kita kena berzikir hak ringan-ringan. Sebab tak boleh berzikir hak berat-berat macam Nabi tu.
Kita dengar sekali nampak macam, oh betul juga. Kita dengar lah. Padahal itulah perkataan kadzab, kata yang paling bohong sekali dalam agama. Sebab apa? Sebabnya kita nak jawab. Dengar baik-baik ni, nak jawab ni. Baik. Sebab yang pertama sekali, sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tuhan sebut dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21. Boleh jadi ustaz ni dia lupa ayat ni, boleh jadi sebab mungkin maqam dia tinggi sangat sampai terlupa ayat ni. Apa makna ayat tu? Laqad kana lakum fi rasulillah, pada diri sesungguhnya, la bitahqiq, qad bitahqiq. Dua ni orang ngaji bahasa Arab cukup faham, dia panggil taukid dan tahqiq, perkataan penguat. Sampai kita terjemah demi sesungguhnya. Kalau ada waw sebutir tu kuat lagi, walaqad, dan demi sesungguhnya. Ini laqad kana lakum, sungguhnya, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang paling baik. Soalan pertama kita nak tanya baliklah ustaz awak sebut ni. Kalau amalan yang Nabi ajar tu berat, sebab apa Allah Ta'ala nak utus Nabi di kalangan manusia? Tahu dah berat. Dan sebab apa Nabi ajar kepada sahabat? Sahabat tu sebelum dia jadi sahabat tu, dia jadi orang biasa dulu. Lepas tu Nabi ajar dia dengan agama, dia ikut syariat Nabi, dia ikut apa Nabi kata. Sebab tu dia jadi generasi yang terbaik. Dia nak banding dengan kita, baik dia lah. Nabi mengaku, ana basyarum mislukum, aku manusia sebagaimana kamu. Aku ni yuha ilaik, Tuhan beri wahyu kepada aku. Tapi kamu lam tuha ilaik, kamu Allah Ta'ala tak beri wahyu. Kita semua Tuhan tak beri wahyu. Jadi kalau bab berzikir ni, kalau boleh reka, sebab dia nak kata bahawa boleh kita berzikir, kalau kita reka berzikir kita tu boleh. Sebab apa? Sebab kalau nak berzikir dengan hak Nabi tu jadi berat. Berat apa? Nabi, sahabat sentiasa tanya dia, ayu a'malu afdal, amal apa yang paling afdal Rasulullah? Rasulullah ajar kepada sahabat semua ni, semuanya zikir mudah-mudah. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Hadis mana tu? Hadis Bukhari lah sekali. Kalau orang ngaji Bukhari, hadis ni dia mesti simpan. Lah sekali dia akan buat jamu, nasi biryani hari tu. Dia panggil semua tok syekh besar, dia panggil semua maulana. Kalau dia Pakistan, dia akan syarah hadis tu saja sehari. Mari maulana hebat-hebat, ngaji puluh-puluh tahun. Otak ni macam hadis, macam komputer, tekan keluar. Dia baca hadis, kalimatan khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan. Pakistan kan? Dia baca bunyi gitu lah. Apa makna dia? Kalimatan, dua kalimah Nabi kata. Kalimatan khafifatan fil lisan, ringan disebut di lidah, tapi ringan di lidah, berat di atas timbangan. Nabi sebut gitu. Apa dia? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Nabi kata ringan di lidah. Yang awak kata payah tu sebab apa? Payahlah sebab Hatuk Guru dia ajar banyak tu. Hatuk Guru dia banyak lagi ni, Hatuk Guru dia hebat lagi, lebih pada Nabi lagi tu. Sepatutnya Hatuk Guru dia tutup bawah lagi daripada Nabi, bawah lagi daripada sahabat. Dan mungkin tak ada masuk dalam nas langsung, mungkin tak ada masuk dalam riwayat langsung. Boleh dia kata hak ni hak Nabi ajar ni jadi berat. Satu hujah. Yang keduanya, Allah Ta'ala tidak membebankan kita dengan apa sahaja ibadah. Cuba kita tengok ibadah kita satu-satu. Solat, sembahyang ni satu ibadah yang Allah Ta'ala bagi kelonggaran. Bagi orang yang sakit diri boleh duduk boleh, melentang pun boleh.
Tak boleh bergerak apa, mata je boleh gerak. Boleh semayang dengan mata, boleh. Otak ingat lagi ni, ingat lagi. Mulut boleh bercakap lagi. Cuma badan tak boleh bergerak. Kepala boleh bergerak sikit-sikit. Boleh isyarat dengan kepala. Kalau kepala tak bergerak, mata pun tak bergerak, mampu kerah lah tu orang panggil. Betul ke tak? Bahasa Kelantan je gitulah. Mata pun tak bergerak, apa nyawa pun dok mati. Bila mati tak syarat dah. Ataupun koma pun tak syarat dah bagi dia semayang, sebab semayang ni kena berakal. Baik, kalau musafir jauh-jauh payah nak berhenti solat masjid musim-musim Covid ni. Susah apa semua sekali. Kita boleh bawa sejadah, boleh semayang di rata-rata tempat, jangan semayang jalan orang, sudahlah. Kalau penuh, nampak penuh RNR, kita semayang berhenti bawah pokok. Saya tak masuklah surau RNR kalau saya musafir. Saya semayang bawah pokok. Sebab apa? Macam-macam mak RNR tu. Musim-musim Covid ni lagilah. Baik kita berjaga-jaga. Kita berhenti parking sekejap. Kita semayang bawah pokok. Kita buat penghadang sikit depan tu. Semayang menghadap pokok ke apa ke. Menghadap kiblat lah. Bukan menghadap pokok. Tadi orang kerak ni nyanyi pula ni. Menghadap kiblat pula sebab Allahu Akbar. Nampak tu? Lepas tu boleh qasar. Jamak dan juga qasar. Itu kemudahan bagi kita. Katakanlah kita memang tak boleh nak pergi dah ni, tak boleh dah. Dengan jamnya tepi jalannya tak boleh berhenti apa, tengok jalan, tengok jam, Allah nak masuk waktu dah ni. Nak masuk waktu dah ni. Macam mana nak habis waktu dah kita ni, nak habis waktu dah. Waktu ingat nak jamak takhir tadi. Tiba-tiba takhir pun tak boleh buat lah. Macam mana ni? Tak boleh buat tu macam mana? Kalau betul-betul ada keuzuran yang begitu, kita boleh semayang pada waktu yang lain tu. Dengan semayang zuhur dan asar. Kita boleh semayang maghrib, lepas tu semayang zuhur dan asar. Itu disebutlah riwayat. Tapi jangan duk amal begitulah, orang kita ni sebut begitu dah amal lalu. Saya kata tu bila darurat betul-betul. Tapi jamak ni bukan darurat. Jamak ni hadiah pada Allah Ta'ala pada kita. Kalau kita musafir, kita kena ambil hadiah Allah ni. Tapi kalau betul-betul kita tak boleh nak pergi dah, jalan pula jam, mana tahu banjir depan, kita sekat apa ke, tak ada tepi kiri kanan, tak ada nak semayang, tak boleh laluan orang, contoh, kita boleh semayang atas kenderaan. Kiblat kat mana ustaz? Tak apa, kita Allahu Akbar dulu. Itu kelonggaran bagi kita. Puasa pula. Puasa. Sakit, musafir boleh buka puasa. Terang-terang, wa in kuntum maridan aw ala safarin. Kalau kamu marid, kamu sakit, tak boleh nak puasa. Sakit termasuklah perempuan yang bersalin, perempuan yang menyusukan anak, ataupun perempuan yang mengandung. Dia boleh puasa, dia tak ada haid, tak ada apa. Tapi dia mengandung, dia boleh buka puasa sebab anak dalam kandungan tu lebih dijaga lagi. Nyawa tu lebih jaga lagi. Lepas tu, kamu ganti pada hari lain. Musafir jauh, nak pergi jauh, contoh pergi Mekah. Naik di sini, Kuala Lumpur ni, sampai di sana tu kena tambah lagi lebih kurang 5 jam, 4 jam puasa. Menyebabkan puasa tu belah-belah jam. Kalau orang kecil manis tak boleh tahan. Betul. Orang kecil manis kalau gula kuranglah tubuh dia letih. Dia buka puasa lah. Walaupun dia nak pergi umrah, melakukan umrah. Boleh faham ni? Saya, umrah bulan puasa. Hari tu kena sekali. Musim panas ni, dia panas lama. Puasa lama. Sampai 16-17 jam. Kita pun tengok jam, kata, ni siapa ni tak buka lagi ni. Kita dah puasa banyak dah ni. Kan ada waktu dia berubah dah. Atas kapal terbang tu. Pada muka dia kata, cik nak makan ke puasa? Saya kata nak makan. Kejut orang sebelah saya. Allah. Pakai kepiyuh elok janggut dia. Boleh jadi dia fikir gitu lah. Kita pun bakal. Dia kata, ustaz boleh buka. Kata, kita hadiah daripada Allah ni. Kita mau sampai jauh ni. Awak sampai sana, 5 jam lagi awak kena puasa. Cuba awak bayang. Mana puasa kita lebih waktu. Kalau kecil manis, bahaya ni. Oh, dah kata gitu kok. Habis pakai order. Satu kapal terbang tu pakai ikut mazhab saya gitu. Dah. Bukan nak suruh buka puasa. Tapi bila sampai tu, dia nak pungut beg dia lagi. Satu hal, nak gaduh dengan Arab lagi. Lepas tu nak beratur panjang-panjang, nak cok pasport lagi. Tak akan letih. Ayo kita buka puasa. Saya ni muntawih tukang bawa orang. Kalau saya letih, jemaah habis letih sama dengan saya. Siapa nak urus? Saya pun istihad, saya makan buka puasa. Nampak ustaz sebelah tu pun dia makan juga. Lepas saya makan, mungkin dia tak puasa dah saya rasa, tapi nak makan tu malu. Sebab saya nampak dah dia nak masuk ke terbang tu mulut dia duduk. Kata tak puasa Datuk ni.
Cuma nak order makan tu rasa malu lah. Bila ada geng, ada kawan tu boleh buka puasa sama. Itu keringanan dalam ibadah. Jadi mana kata Nabi menyusahkan dan memayuhkan? Tidak ada. Allah Ta'ala sebut lagi dalam dalil dalam Quran. Kalau kita tengok dah, Allah Ta'ala sebut lagi. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajahidu fil haqq jihadihi wajtabakum wama ja'ala alaikum fid din min haraj millata Ibrahim wasammakumul muslimina min qabl wa fi hadha sampai ke akhir ayat. Saya nak ambilnya wama ja'ala alaikum fid din min haraj. Maha benar perkataan Allah ni, dia tidak menjadikan untukmu agama yang menjadi keberatan dan kepayahan. Tidak. Maka pendapat yang mengatakan bahawa zikir yang Nabi ajar tu tak boleh kita nak amal begitu, sebab apa? Kalau kita amal tu jadi berat, kita jadi lain tubuh kita tu, semua mengarut belaka. Semua mengarut belaka. Semua dia nak halalkan zikir tarikat-tarikat yang dia reka, yang tidak ada unsur, yang tidak ada asal daripada Nabi SAW. Kerana asal kepada ibadah tu haram dulu. Ada dalil baru boleh buat. Dia lain dengan makanan, lain dengan perkara-perkara lain. Perkara lain asal haruh dulu. Asal dia haruh dulu. Ada dalil baru jadi boleh buat. Tapi ibadah tak boleh, sebab ibadah ni hanya kena ikut Nabi. Ibadah ni hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kena ikut Nabi saja. Boleh faham tu? Itu jawapan untuk orang yang berkata bahawa zikir Nabi ni berat sangat. Kita minta supaya ucapan-ucapan mungkin tak patut dikeluarkan. Kena bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab yang Nabi ajar pada kita, itulah yang terbaik untuk kita bekal bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang banyak manfaat bagi kita. Nabi ajar walaupun sikit. Nabi ajar walaupun nak makan bismillah, kita bismillah, kita ikut Nabi. Nabi ajar kita astaghfirullah wa atubu ilaih. Tak panjang apa, astaghfirullah, kita baca astaghfirullah. Sebab Nabi ajar. Nabi selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi ajar kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ibrahimiyah. Kita baca. Nabi ajar. Tak perlulah kita ambil selawat atas mari pada mana. Kalau mari daripada mimpi orang lagi teruk lagi. Cukuplah dengan apa yang Nabi ajar supaya hidup kita tenang, boleh amal dengan Nabi. Jadi kita balik pada riwayat yang kita sebut tadi ni. Jadi kalau kita nak berdoa dengan Allah, ada satu buku kitab ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Ada terjemahan dia. Terjemahan dia ada. Diterjemah oleh siapa? Saya lupa dah. Penterjemah dia orang Malaysia. Nama kitab Arab dia At-Taubatu Ilallah. Taubat kepada Allah. Tebal. Dia punya muka surat dia tebal. Dan kitab Arab dia pun ada juga. Taubatu Ilallah. Tulisan Dr. Yusuf Qaradawi. Dalam tu disebut bahawa pokok kepada taubat ni 3 perkara. Pokok dia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kita boleh pecah 3. Yang pertama, la ilaha illa anta, saya sebut tadi kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Kita buat pengakuan bahawa tidak ada ilah. Ilah tu makna apa? Ilah tu, Tuhan tu makna apa? Allah Ta'ala sebutlah ilahum ma'allah. Tuhan tanya kita. Banyak ayat Quran 3 ke 4 dengan perkataan ilahum ma'allah. Adakah Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala? Pemahaman ilah tu kita kena faham. Ini saya tak mau bahas masa ni ilah ni. Sebab apa? Sebab saya akan buat daurah pada 27 hari bulan di Masjid Kampung Ngulang, Al-Islah Ngulang. Daurah pemantapan tauhid dia panggil 27 hari bulan sebelah ni lah. Yaum Sabt, hari Sabtu. Ya? Kita akan bahas perkataan ilah ni ada. Jadi macam mana musyrikin Mekah dia boleh mengaku Allah Tuhan yang satu. Tuhan satu Allah. Sebab apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya siapa buat langit bumi ni, Allah dia jawab. Terang-terang. Tanya Firaun pun Allah. Tanya musyrikin Mekah pun Allah. Ibrahim tanya Namrud pun Allah. Semua jawab Allah. Tapi kenapa ada ilah-ilah yang lain?
Sebab apa boleh jadi ada tu? Dan kamu kata satu, sepatutnya satu lah. Kamu suruh dia, kamu doa hanya pada dia, nasta'in, na'budu wa nasta'in. Kalau kita dah sebut hari-hari tu, ya akan na'budu wa iya akan nasta'in. Itu patut hanya pada Allah lah. Sebab apa yang jadi kamu tak ikut ni? Karena dia meletakkan kuasa makhluk ni sama kerajaan Allah. Macam mana? Contoh, kalau kita nak minta dengan seorang yang bertaraf YB, kita minta dengan Tok Ngulu dulu. Kita minta dengan setiausaha dia dulu. Kita tak pergi terus pada YB tu. Ada pemahaman kita lah. Itu kerajaan manusia. Kerajaan manusia tu. Tapi kalau kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaan Allah dia tak sama sifir dengan kerajaan manusia, tak serupa. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW, kalau kamu ada hajat, kamu ada keperluan apa, kamu ambil air semayang, Nabi kata. Fa ahsanal wudu, kamu perelokkan wuduk kamu. Mana ambil air semayang dengan betul, dengan tertib, jangan guna air banyak. Kemudian mu semayang 2 rakaat. Lepas tu mu berdoa. Kerana idza sa'alta fas'alillah, bila kamu nak minta dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, mu nak berdoa pada Allah. Kita boleh direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala online. Dia panggil online. Tak perlulah kita pergi jumpa kawan tu dulu ke, berjumpa kawan tu dulu ke, ataupun berjumpa kubur ni dulu ke, Tok Wali ni dulu ke. Masalah musyrikin Mekah ni, apabila Tok Wali ni mati, dia pergi minta dengan tu supaya minta dengan Allah, kerana dia rasa diri dia tak padan nak minta dengan Allah sebab hina. Kawan tu mulia. Jadi guna kemuliaan dan keberkatan kawan tu. Bermakna orang Mekah tak faham benda berkat, orang Mekah tak faham benda karamah. Ni orang Mekah tak faham, musyrikin Mekah tak faham benda ni. Berkat hanya milik Allah. Oleh kerana berkat tu milik Allah, setiap benda yang berkat Allah Ta'ala ajar cara macam mana nak ambil berkat daripada tu. Mekah berkat ke tak? Bibakkata mubarakah, Tuhan sebut Mekah yang berkat. Lepas tu cara macam mana nak ambil berkat di Mekah? Nak ambil tanah Mekah sapuh tubuh gitu, atau pergi guling sebab nak ambil berkat? Dah. Dia kena apa? Dia kena taifin wal akifin wal ruk'is sujud. Dia kena tawaf. Tawaf di mana? Tak boleh tawaf kota Mekah tu. Tawaf di Baitullah. Taifin wal akifin, kena iktikaf. Iktikaf di mana? Iktikaf di Masjidil Haram. Ruk'is sujud, banyakkah sembahyang dan sujud. Sebab apa? Sebab sembahyang dalam tanah haram pahala tak sama dengan di luar tanah haram. Di mana tanah haram? Bumi Mekah Al-Mukarramah. Itu tanah haram. Bermakna Mekah ni memang berkat, tapi Allah Ta'ala ajar macam mana cara nak ambil berkat daripada Mekah tu. Maqam Ibrahim, berkat ke tak? Berkat. Betul? Kita nak jadi macam puak-puak Syiah, lepas kadang jilat makan Ibrahim tu. Pergi pergi Mekah ke tak? Oh, dia ambil siapa? Habis pitu ni, ambil pitu. Tak pernah tengok? Ada pok cik seorang dengan saya gitu, dia sahabat baik dengan kawan dia 2 orang ni. Dia suka bergurau 2 tu. Dia berjalan kawan dia, saya duduk belakang gitu. Dia panggil, mak, dia panggil kawan dia. Kawan dia pun tengok kepada dia. Dia pun rasa, ambil pintu, dia tiru orang India, orang Brelwi tu. Sekali Brelwi tu tengok dia pergi peluk kawan tu. Dia ingat kawan dia. Dia pergi peluk, siu apa, dia kata, Allah, mah aku tiuk hangik, dia kata. Baru tahu, buat main-main sangat di Mekah dah. Dia buat main-main gitu. Habis benda dia rosak, dia tiru juga, dia rosak juga. Itu cara salah. Cara betulnya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kamu ambillah belakang daripada makam Ibrahim itu tempat semayang. Maka itu tempat afdal untuk kita solat sunat belakang daripada makam Ibrahim. Zam-zam, berkat ke tak air Zam-zam? Memang berkat. Dan nak suruh apa tu? Nak suruh minum. Dan minum. Nabi kata, minum air Zam-zam. Kamu niat apa yang kamu nak. Lima syuribal, apa yang dia akan Allah Ta'ala perkenankan ke atas orang yang minum dia. Apa yang kita minta dengan Allah? Nak cuci perut kita ke, nak cuci hati kita ke, nak jadi kita ni macam-macam, minta dengan Allah dengan keberkatan air Zam-zam. Nabi sebut. Diri Nabi itu sendiri berkat. Memang betul sahabat pernah ambil berkat daripada tubuh Nabi. Tapi memang hak Nabi, memang tubuh Nabi, bukan tubuh tok guru kita. Ni kita tak bekas tok guru minum. Cari mana nak minum. Tok guru tu 6 tahun tak masuk gigi. Isap akak dan hair pula tu. Nampak kan dia? Dia nak ambil berkah tok guru ni salah. Itu punca musyrikin Mekah boleh jadi syirik tu berpunca dari situ je. Bismillah.
Situ punca dia. Kalau kita jumpa cari punca tu, insya-Allah kita tahu sebab apa kita sebut la ilaha illa anta. Kita tahu kenapa orang Mekah ni marah sangat sebut la ilaha illallah. Dia marah sangat. Sebut Allah tak apa. Contoh perjanjian nak pulau orang Islam di Mekah pada ketika tu, dia kumpul semua, bani ni, puak ni, kaum tu, kaum ni, tulis perjanjian. Dia tulis apa? Bismikallahumma. Dia tulis Bismikallah. Dia guna nama Allah. Dia tulis bismillah. Dah. Bismikallahumma. Perjanjian Hudaibiyah gitu juga. Perjanjian Hudaibiyah. Mula-mula Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang Mekah kata, kenapa tulis Bismillahirrahmanirrahim? Kami tak kenal Allah yang nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Kami tak kenal. Tulis balik Muhammad. Tulis apa? Bismikallahumma. Tulis situ. Rasulullah kata Sayyidina Ali, padam. Ali, padam. Ali tak mau padam. Tak siapa hati nak padam nama Allah ni. Rasulullah kata, mana Ar-Rahman Ar-Rahim? Rasul tengok. Rasul tak pandai baca. Mana Ar-Rahman Ar-Rahim? Tapi ingat, tak pandai baca Nabi bukan kehinaan bagi Nabi. Tidak. Kalau Nabi tu pandai membaca, pandai menulis apa, orang akan kata Quran tu memang Muhammad buat. Boleh faham ni? Tak pandai baca bagi kita ni memang hina. Memang tak sama dengan orang pandai baca lah. Nabi ambil dengan Elio tadi, Nabi padam Ar-Rahman, Nabi padam Ar-Rahim. Tinggal Bismikallahumma. Perjanjian hak digantung di Kaabah tadi, di antara puak-puak nak pulau Nabi tadi, Nabi tengok tu habis dimakan oleh ulat, kecuali perkataan Bismika Allah. Allah tu tidak dimakan oleh anak-anak. Bermakna musyrikin Mekah guna Allah. Tapi kenapa dia tak sebut la ilaha illallah? Kerana dia bagi dia bahawa ilah-ilah yang lain ni Tuhan-Tuhan yang kecil, ya Allah Ta'ala delegate power kepada dia. Jadi kita nak minta ni tak padan nak minta dengan Allah, sebab kita ni terlalu lemah. Kita minta dengan wakil-wakil Tuhan ni lah. Satu yang mari ke tanah Melayu ni hidup kubur tu, minta dengan Tok Wali di kubur, dengan berkat kubur tu, dengan berkat Tok Wali ni. Hak ni yang salah ni. Hak ni yang kita panggil akidah musyrikin Mekah ni. Ada orang marah saya sebut begitu. Hak marah tu hak suka pergi kubur lah, pergi kubur untuk ingat kemati. Dia pergi kubur nak minta dengan orang dalam kubur mana sabar. Lepas tu kalau saya sebut gini, kita sebut dia kata, ustaz tak boleh terima tawassul. Tawassul tu bab lain. Tawassul tu kitab lain. Kenapa kita tak terima tawassul? Tawassul makna guna orang tengah juga. Tapi Nabi beri untuk orang tengah ni. Nabi beri apabila kita menyebut nama Allah. Nak minta dengan Allah kena sebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, nama Allah. Yang kedua, guna amal baik kita. Hadis Riyadhus Salihin ada sebut seorang yang terkurung dalam gua, dia minta dengan Allah, ya Allah kan aku buat baik dengan ibu bapa aku begini, kalau aku buat tu kerana-Mu ya Allah, maka Mu tolonglah terbuka pintu gua, terbuka sikit. Kita pernah buat baik dengan orang, ya Allah aku dulu pernah tolong orang, sekarang ni aku susah, tolonglah aku. Tak apa, buat tawassul dengan amal baik kita. Dan yang ketiga, tawassul dengan orang hidup tanpa kita mengatakan dia berkat ke apa. Contohlah, sama-sama kita minta dengan Allah Ta'ala, siang malam kita minta, turun masjid, kita kata berdoa kepada saya sikit, esok saya nak belah perut, nak buat operation, pakak-pakak berdoa. Tak apa, tak salah, sebab semua hidup belaka. Yang salahnya pergi di kubur tu, tolong mak mati lama dah, kawan kita tu mati lama dah. Nah, kita minta tolong dengan dia. Mintalah dengan berkat makmum ni ahli masjid, mu ni mari masjid sokmo, mu ni begini, dengan berkat amalan kamu, tolonglah minta dengan Allah supaya operation aku esok ni sihat. Ni orang panggil mabuk ketum. Boleh faham tu? Sebab kawan tu mati dah. Kalau hidup tak ada masalah. Jadi dia tak faham masalah berkat tu sendiri. Tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insya-Allah subhanak ni kita kuliah yang akan datang. Jangan bimbang, kami hari Jumaat saya kuliah sini dah. InsyaAllah ada lagi lepas daripada ni. Tu la ilaha illa anta. Biar kita faham. Kita minta dengan Allah guna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila kita susah, kita faham kalimah tu dengan baik. Kerana itulah merupakan tunjang kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung
minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi